Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumi fid dharain. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, fa madatun fastinsyaqun. Kemudian antara benda yang disunatkan, perkara yang disunatkan semasa berwuduk, fa madatun. Jadi dia selepas daripada takhlil, istiwa, istiaq dan bersugi, fa madatun, kemudian kamu munasabah lah. Lepas kita sugi apa, ada urat-urat sugi apa yang tertinggal apa tu, selesai dia komo-komo. Pasti insya'kun, kemudian istinsyaq. Istinsyaq ialah hisap air ke hidung. Sekurang-kurang istinsyaq lalu begitu je ke hidung. Bukan syarat istinsyaq dengan mesti sampai naik kat khasyum tu kan. Boleh buat tu power lah. Memang ada satu kelebihan buat tu sebenarnya. Tapi sekurang-kurang istinsyaq, kita ambil air, yang tu pun dah atas namanya istinsyaq. Faham tu juga, bila istinsyaq, walaupun kebanyakan matan tak sebut, ada istinsyaq, ada satu lagi hukum mukhalif dia, istinsyar. Istinsyar ni sembuh keluar balik ya. Dia bahasa kita apa, seh ni apa, seh lah. Pasal ada isap air ke hidung, tentulah kalau ada keluarnya. Pasal bila kita air ni kita masukkan ke hidung, apa kotoran yang ada dalam hidung tu dia akan kembang. Memang selalunya kalau kali ketiga buat, kita keluar. Tu kalau kita rajin wuduk, dia tak gaduh ada tek hidung. Selalu dari tek hidung ni bila reli panjang tak wuduk tu, dia mula keras, beku kan. Macam-macam kena korek lah. Kalau kita rajin wuduk memang bersih lah hidung ni, bersih. Antaranya sebab istinsyaq dan istinsyar. Baik, pasal apa ada sunat madah fastinsyaq ni litiba' li amri Nabi muttaba'. Faham tu, istinsyar pun adalah amri Nabi muttaba', pekerjaan Nabi yang diikut. Jadi buat tu atas niatnya ittiba'an lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittiba'an lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni kadang sebut boleh, tapi bila buat tu, nak buat tu dengan menghayati ni Rasulullah buat, aku tiru dia. Yang tu kena ajar, dia kena tamrin. Dia kena latih. Kalau tak mau dia akan jadi adat. Kita belajar buat niat, dia tak jadi niat tu, qasad tu ittiba'. Dia tak jadi. Orang yang memang ada niat, ada qasd tu ittiba' ni, dia istilahnya dia menghayati tu, penuh dengan sepenuh jiwa, jiwa raga dia. Raga dia buat hisap sugi semuanya. Hati tu teringat Rasulullah. Kita nak dapat tu dia memang dia kena latih. Dia kena latih, kena istihdar, hadirkan ni, buat ni tiru Rasulullah, buat tiru Rasulullah, buat tiru Rasulullah, buat tiru Rasulullah, buat tiru Rasulullah. Antara yang banyak membantu juga berselawat. Banyak. Memang kena selawat banyak. Selawat tu akan, aduh, saya pun nak selawat tak banyak mana pun, tapi berselawat tu sebab jatuh cinta Rasulullah. Kita akan ada satu perasaan, dia istilahnya, bila kita berselawat je, kita buat tu, Allah Ta'ala janji, man salla, kata Rasulullah, man salla alayya salatan sallallahu alaihi ashran. Kalau kita selawat Rasulullah sekali, Allah bagi rahmat kita 10. Bayang nak rahmat 10 Allah Ta'ala bagi. Lagi selawat, lagi selawat, lagi. Jadi asalnya kita ni tiru-tiru, buat-buat bodoh gitu je. Lama-lama orang dia sampai tak boleh tinggal. Bahkan buat tu dengan menghayati ni perbuatan Nabi SAW. Dia latihan situ lah. Selawat, istilah hadirkan tu, ngaji-ngaji dah. Tak amal tak jadi. Dia istilah tak amal, tak praktik. Amal macam tu lah. Ada sebagai ulama kita syarahkan, itulah amal iman. Itulah amal iman. Dan al-iman bid'un wa situnas syu'bah. Ada 60 lebih cawangan. Bid'un tu antara 3 sampai 9, 63, 64, 65.
cawangan ni banyak. Ada sampai 60 lebih cawangan. Akbaruha la ilaha illallah. Adnaha sekurang-kurang dia imatatul adza fit tariq. Buang benda yang menyakiti di jalan. Jalan motor ke jalan kaki, tersepak benda-benda, ambil buat tepi. Kalau arwah patih selalu sebut, ambil tepi tu, pegang la ilaha illallah, buang. Maksudnya apa? Buat yang besar sekali dan yang kecil sekali. So isyarat Rasulullah macam tu. Tu yang antara tu macam mana? Jadi faham tu ada ulama yang senaraikan kat kita pun apa dia cabang-cabang iman ni. Antaranya jadi buat taat-taat macam ni. Cuma yang tu iman tu yang mana iman? Iman dia tasdik fi qalbi. Jadi yang disebut la ilaha illallah tu akbaruha pun yang penting tasdik qalbi. La ilaha illallah tu mulut. Mulut bukan iman. Itu yang Rasulullah kata yang tu cabang iman. Nama pun cabang. Dia sepatutnya dia asar iman. Bahkan dia adalah antara alat juga. Kalau nisbah la ilaha illallah, dia alat untuk hasilkan iman. Jadi untuk ada iman ni mesti ada praktik dua-dua belah. Qalbi kena kerja, zahir pun kena kerja. Nisbah la ilaha illallah tu, mulut kena sebut la ilaha illallah, hadirkan hati. Allah ilah, makhluk bukan ilah, makhluk tak memiliki ilah, zat dia, sifat dia, perbuatan dia, milik dia. Allah saja ilah, Allah je ilah, Allah je ilah. Sebut dengan mulut, hadir hati. Apa ilmu yang kita belajar, ilmu tauhid tu macam mana nak praktikkan, nak faham. Makhluk mendalilkan ke zat Allah, sifat Allah, milik Allah, perbuatan Allah. Ada ilmu di situ, kena belajar. Memudahkan kita untuk istilahnya zikir ke Allah Ta'ala. Tengok je ada harakat, tengok je ada zat makhluk, tengok makhluk ya, ingat Allah. Tengok makhluk, ingat Allah. Sama mana ada makhluk yang qaim bi nafsi. Semua makhluk mesti qaim billah. Tak ada makhluk qaim bi nafsi. Yang qaim bi nafsi huwa Allah. Jadi bila makhluk tak boleh berdiri sendiri, makhluk mesti berdiri ke Allah Ta'ala. Jadi tengoknya makhluk, ingat ke Allah Ta'ala. Tengoknya makhluk, ingat Allah Ta'ala. Tu pun istilahnya ilmu kena belajar. Ada kaifiat dia nak hadirkan tu. Dan kena latih. Tak latih tak dapat. Jadi asal nak sebut iman. Ilmu iman tu apa? Ilmu macam mana nak boleh tasdik. Ilmu yang walaupun kita tengok benda zahir, tapi hati boleh isbatkan yang ghaib. Yang ghaib besar sekali Allah. Hatta ghaib malaikat pun tenggelam. Kita tak disuruh istidhar malaikat. Kita dapat rezeki je, ni malaikat Mikail ni atur rezeki kita. Beriman dengan malaikat atas tugasan ada, tapi istidhar hati tak, istilahnya tenggelam dengan malaikat. Tak hadir pun Mikail atur rezeki. Atas pelajaran kerja malaikat ada, tapi nampak je apa depan kita, la ilaha illallah, Allah rezeki, Allahu war-razzaq. Dialah pemberi rezeki. Bukan malaikat Israel pemberi rezeki, dia tukang atur. Tenggelam malaikat. Bila malaikat tenggelam, tengok makanan pun sepatutnya tenggelam dengan tengok makanan. Hadirkan kepada siapa yang mut'imur rezeki. Siapa yang mut'imut ta'am, siapa yang mut'im nikmat ni, siapa yang mun'imun nikmat, siapa pemberi nikmat. Allah lah, mana ada lain. Itu kaedah ulama ajar macam mana nak istidhar dalam hati. Ilmu macam itulah istilahnya ilmu iman, ilmu kaifiatul iman. Jadi la ilaha illallah tu paling rendah, buang benda yang menyakiti jalan raya. Pegang yang tu la ilaha illallah tu untuk ilmu mana imannya tu. Ni aku buat ni pasal junjung perintah Allah Taala, ittiba' alin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadir dalam hati tu. Baru hasil iman, baru tasdik. Baru buat tu orang kata apa? Raga dan jiwa. Jiwa tu. Jiwa ni selalu yang tak ada kat kita pasal kita tak istidhar, kita tak buat hadir. Sama buat wudu apa sekali pun. Dia tiba ni. Buat. Tu yang buat, yang tak buat ada juga kan. Dah malas. Tak ada lah komo-komo. Komo-komo pun bila tak ada tak istidhar hati, komo-komo adat lah. Ada niat tu pun muncul, kita dah diajar basuh muka je ada niat wudu. Kalau yang tu pun tak ada rasanya, tak ada kita. Tu muncul kita ikut mazhab Syafi'i tu pasal ada undang-undang ketat situ. Kalau dengan mazhab lain tambah yang azam dah memada, dia tak perlu niat. Niat ni dia syarat kamil, bukan syarat sah. Kita syarat sah.
azam mengikut kaedah mazhab lain daripada Asy-Syafi'i rahmatullah alaih, dia dah sah lah, memada dah hak tu untuk dijadikan, untuk mengesahkan ibadat. Azam dah sah, niat dia syartul kamil, bukan syartul sihah. Kita ada bicara dulu, kita ni dalam mazhab Syafi'i niat ni syartul sihah. Jadi masuk muka pasti ada niat, muncullah ada tu. Masuk muka je memang lillahi ta'ala, tu pun mulut. Nak hadirkan kata yang ni tiru Nabi Rasulullah yang ajar ambil wuduk macam ni, semua tu memang dia kena latih. Itu kena ada kursus latihan iman. Kursus ni tak ada, saya tak pernah hadir. Kursus ni melainkan kat India. Kat India je ada. Itu yang dia panggil tarbiyah tu camp tarbiyah. Camp tarbiyah apa? Camp tarbiyah nak dapat iman. Macam mana nak dapat iman? Paling besar dia bulan Ramadan. Ramadan best sekali. Dia latih semua sampai lembek dia. Satu lembek je. Tapi pasal tu yang masyhur ulama-ulama tutup guru kita sebut, bulan Ramadan ni dikenali sebagai bulan tarbiyah. Dulu saya dengar bulan Ramadan ni bulan tarbiyah. Lagi dia duduk tempat dia betul-betul, madrasah dia betul-betul, memang kita lalui kem tarbiyah. Memang kita rasai, merindui tarbiyah Ramadan. Bukan bulan Ramadan tarbiyah Ramadan bodoh-bodoh itu. Tak. Ada orang guru yang mengasuh kita. Macam mana nak lalui Ramadan tu, dengan puasa dah sehari, malam ada tanggungjawab yang sunat-sunat lah kan, tarawih, tadarus apa. Dia ajar kita siang malam macam mana nak iman dan wahtisaban, macam sebut dalam hadis tu, nak dapat iman dan ihtisab. Iman apa? Nak dapat tasdik ke orang salah. Walaupun tak makan, kita kadang makan pagi tak makan dah bergelegak perut lah kan. Lambat je makan sikit dah tak boleh duduk lah. Bulan Ramadan boleh sampai petang. Nak ajar itikad apa? Dar la dar wala nafi' illallah. Makanan ni sabab je. Pula tu Allah Ta'ala dia kasih macam mana makhluk yang tiru sifat dia. Satu dia suka siapa qiyamul lail, pasal Allah Ta'ala tak tidur, tak mengantuk. Jadi siapa qiyamul lail dia suka. Pasal istilahnya tiru sifat dia. Tak tidur, hilangkan mengantuk. Lagi apa? Allah tak makan, tak minum. Subhanallah. Malaikat dia pun tak makan minum. Jadi siapa yang puasa tak makan, tak minum, maksudnya dia izharkan sifat Allah Ta'ala tu. Dan tak makan, tak minum. Allah yang kalau siapa puasa, sebut dalam hadis, fa inna sauma li wa ana ajzi bihi. Sebaik puasa ni untuk aku, betul Allah Ta'ala dalam hadis kursi. Ada riwayat sebut wa saumu li wa ana ujza bihi. Aku ni aku dibalas, balasan puasa ni aku. Untuk dapat Allah Ta'ala tu yang la'allakum tattaqun tu. Kira sana, tak boleh dia memorize, ingat balik tarbiyah India. Ajar ilmunya dia ajar, teori dia ajar, macam mana nak praktik pun dia cerita satu. Atas kita lah pula bersungguh tak bersungguh nak praktik tu. Dulu saya ada jadah nak buat kat sini kan, kena puasa berapa ni, kalau ikut puasa berapa ni lah. Memang saya ada rendah hati pun, kalau ikut hari tu nak pergi India, lepas tu ni dia orang nak pergi Indon. Dah Indon tak ada siapa nak urus rumah, tak ada ni, nak hantar anak sekolah apa, tak ada, susah. Nak anak semua yang lain belajar, terpaksa nak KLW dulu pergi India. Cadang saya duduk puasa sini. Yang puasa baru lepas ni lah, nak try hidupkan suasana ke India tu kat pondok. Apa betul tak, PKP terus ngam kan. Memang saya niat macam tu. Tak boleh buat apa. Ada hikmah di sebaliknya apa, wallahualam, tapi memang niatnya tu, saya niatnya tu. Tak ada ramai pun, dapat 2-3 orang pun jadilah. Yang memang ada menyatakan persetujuan pun nak sedia ikut kursus macam kat India tu, pasal nak try macam mana kan, rasa tak ada apa, nak pergi madrasah tak boleh. Mayang kat rumah ya, stay at home sebulan bulan puasa itu. Tu puasa itulah. Saya nak cerita tentang tarbiyah tu. Tarbiyah.
Masa nak dapat amri Nabi mutabak. Baca boleh. Jadi macam mana nak dapatkan iman tu macam mana? Kaedah dia tak ada lain. Hadirkan dalam hati. Rasakan, aku buat ni tiru Rasulullah. Nak dapat kasih Rasulullah, tak ada jalan lain juga. Selawat. Mula-mula selawat memang beku, kerah. Tak ada apa. Cuba hayati dia. Sebut Muhammad, nanti cuba hadirkan hati. Siapa Muhammad ni? Tambah kita dah belajar faham bagaimana kedudukan Rasulullah membanding dengan makhluk-makhluk lain. Ya Allah. Dengan Nabi Ibrahim, dengan Nabi Musa, Isa, Nabi Nuh pun Rasulullah besar sekali. Tak ada dah makhluk yang besar sekali. Nisbah makhluk ni tak ada dah yang boleh mengatasi Rasulullah. Rasulullah makhluk seabdul-abdulnya. Macam mana nak boleh ada perasaan jatuh cinta kat dia tu? Tak ada jalan lain, selawat. Hadirkan. Nak kenal macam mana Rasulullah ni, kedudukan Nur Muhammad itu, dengan sebab tu alam ni Allah Ta'ala jadi kerana dia. Laulak ma khalaqtul aflak. Kalau tak kena kau, takkan aku ciptakan alam buana ni. Nak dapat amrun Nabi mutabak, kasih ke dia ni, mujurlah ada Rasulullah. Ilmu teori dia tu ada tu. Atau nak dapat tu praktikal, latih. Kalau saya duduk India, memang latihan selawat ni lepas asar sampai maghrib. Kan ada buat apa tak? Selawat je. Siap tabur macam sejadah panjang. Kami, kalau Nizam dia panggil biji asam. Tabur biji dalam tong minyak gas tu. Tabur. Kaut lah. Yang tu dia jadi, dia buat apa? Buat medan untuk zikir lah. Tasbih bukan tak ada. Tapi yang tu dia punya sunnah dia macam tu. Sunnah syekh macam tu, dia buat itu. Tabur tu, ambil longgok-longgok, jadi itu buat kira. Allah. Ikutlah selawat apa, selawat pendek-pendek apa, selawat tafrijah, ada selawat betul ikutlah. Habis-habis tak, selawat salam lah. Sampai setengah jam dekat nak buka puasa, baru duduk atas dalam soft, kan. Itu pun istighfar pula, astagfirullah, subhanallah wa bihamdihi. Ajar tasbih ni, saya buat takdis dengan Allah Ta'ala. Demi tamrin tu gila ya, sampai lembek ya, daripada pagi sampai tengah hari semua program, tak ada masa tidur sikit sangat. Siang asar sampai nak ke maghrib tu, hak tu paling tumpah sekali kan. Saya letih tak letih pun balun juga. Pasal nak ajar atau apa, kuat kita bukan sebab makan, Allah yang bagi kuat. La haula wala quwwata illa billah. Puasa bukan masa untuk lembek. Dia ajar macam tu, dia punya tarbiyah. Tak puasa ni sebabnya tak yakin, tak ada iman ke Allah yang bagi kuat kita, bukan makanan, bukan minuman. Selalu belajar teori ya, ni teori dan nak praktikal tu. Ajar iman tu, lawan nafsu tu, bagi tukar pergi ke Allah Ta'ala. Sampai kata dia ilmu tu dah ada, latih sampai yakin, lembek pun Allah bagilah kuat pada aku. Rasa kuat tu, la haula wala quwwata illa billah. Dia punya prinsip tarbiyah macam tu. Dia punya latihan tu memang gila, tak pernah jumpa tempat lain. Buat buka puasa pula tu, kurma, buah. Wah ya, ada buah lambuk, secawan. Itu, lepas tu dah hampir sembahyang baru makan nasi. Tarawih 20. Lepas tu Allah, satu juzuk. Habis tarawih, tunggu buat majlis sampai pukul 12 kan. Itu muzakarah pula sampai pukul 2 pagi. Memang masya-Allah. Tarbiyah dia tu. Dia punya teori satu, sistem dah disusun. Itu yang bulan tarbiyah saja tu. Macam mana boleh cerita itu satu. Nak cerita itibak. Macam mana nak hasil iman. Saya iman laisa bitamanni. Iman dia bukan angan-angan. Untuk macam mana dapat iman? Dia ada ilmu iman. Ada ilmu iman. Macam mana dapat iman? Dah ada ilmu iman, dah dapat ilmu yakin. Macam mana dapat ainul yakin? Ainul yakin, latih. Dia akan ada situasi dia yang menyebabkan kita akan jadi ainul yakin. Tambah makanan tak ada, cari, tapi badan sihat juga walaupun tak makan. La ilaha illallah. Dia akan jadi ainul yakin masa tu. Hak tu nanti akan jadi titik untuk kita, turning point. Memang yakin dah ke Allah Ta'ala.
Tak yakin lah kat makhluk. Kalau makhluk ni low profile lah, low level lah, leceh lah. Pasal kita pernah rasa dah. Memang sebenarnya nak yakin tu ke Allah Ta'ala. Pasal ada tempat dia dengan ilmu yang kita ada tu, dengan kita punya lifestyle yang dah diajar, ditarbiyah tu, kena sekali ni, memang kita akan tawar dengan makhluk. Dia kena jadi tu. Tawar tu maksudnya, kita punya pergantungan nanti pergi hanya Allah Ta'ala. Tu ainul yakin. Buat lagi, latih sampai tahap hakul yakin. Hak tu. Tapi nak dapat bukan senang. Dan jangan tak tahu, ujian besar. Man talaba azimin khutira bi azimin. Siapa cari benda besar, diuji benda besar juga. Uji benda besar juga. Wa aqalluha isalul ma'i ila al-fami wal anfi. Itu yang dia kata, kumur-kumur ni mesti syarat putak ayak dalam mulut kan. Kata dia wa aqalluhuma. Sekurang-kurang keduanya madbadah wa istinsyaq. Isalul ma' adalah menyampaikan air ila fami wal anfi, ke mulut dan juga ke hidung. Masuk mulut, masuk hidung. Dan kefiat yang memang terpilih sekali kan antara mulut dengan hidung. Ya. Tak cedok tu. Jadi. Yang kalau boleh sedut-sedutlah. Kefiat yang betul disuruh sekali kan antara cedok untuk kumur-kumur dan istinjak. Walaupun ada sebut dengan kefiat kumur-kumur dulu bagi 3, lepas tu hisap air ke hidung, tapi kalau ikut kefiat yang terbaik, dia istimak antara dua-dua sekali. Dan faham tu ada istinjak, ada istinsyar. Wala yushtaratu fi husuli asli sunnah idaratuhu fil fami wa majjuhu minhu wa nasruhu minal anfi bal yusannu kal mubalaghati fihima limubtadi. Bal tusannu lain. Wala yushtaratu, dan tak disyaratkan fi husuli asli sunnah, pada nak menghasilkan asal sunat. Kita baca fi husuli asli sunnati ada situ. Asal sunat tu. Sunat berkumur dan isyak air ke hidung. Tak disyaratkan idaratuhu fil fami. Pusingkan, putarkan dia mak fil fami di mulut. Masuk, keluar gitu saja. Walaupun hasil lah sunat. Jadi putar dalam mulut tu sunat lain. Yang tu istilahnya mubalaghah fil madmadah. Gitu tak? Macam tu dah hukum air, isyak air ke hidung dah. Kalau mubalaghah. Cuma bila buat puasa, tu dia muftir tu. Disebut tu. Wa majjuhu, tak syarat majjuhu. Istilah majju ludah, maju. Keluarkan air minhu daripadanya fami. Itu masalah kumur-kumur. Jadi faham madmadah, faham madmadah bahasa Arab ni putar air dalam mulut. Hasillah dia dengan hanya masuk. Dan bila ada madmadah mesti ada majjuhu. Buang kan dia. Madmadah ada maju, istinsyaq ada sebaliknya, istinsyar. Kumur-kumur sunat, air keluar pun sunat jugalah. Jadi isyak air ke hidung sunat, keluarkan air daripada hidung pun sunat jugalah. Itu yang wa nasruhu, dan nasru istinsyar. Keluar apa atau semua kena sah ada, nyih akan dia mak minal anfi daripada hidung. Kalau bahasa kita nyih lah, nyih syekh itu bahasa kampung tu kena masyhur lagi. Bahasa sebut kita sebutan mengeluarkan air daripada hidung yang telah disedut masuk tu. Bal yusannu, bahkan disunatkan. Jadi maksudnya umum kumur-kumur masuk air tu sunat asing. Begitu juga idarah dia, maju dia, masalah air ke hidung, nasru dia, dia sunat asing. Faham tu? Bal tusannu bal yusannu ay sunnatan mustaqilatan.
sebagai sunat yang terasin. Dia sunat asin. Kalau sebut pahala, masuk air dalam mulut pun pahala dah. Putakkan dia tu satu pahala, sembur tu satu pahala dia. Hisap air ke hidung, lalu masuk pun satu hal, sedut tak lagi, mubalaghah dia, sunat satu hari, nasrikan dia, semburkan dia, sahihkan dia, satu sunat lain. Semua tu sunat mustaqil. Kal mubalaghati, disunatkan ni macam mana sunat mubalaghah fihima, pada keduanya, madmadah dan istinsyaq. Maksudnya bukan saja kumur-kumur dan isap air ke hidung, tapi disuruh mubalaghah pada kumur-kumur dan juga istinsyaq. Faham mubalaghah? Lebih tuntutan besar mubalaghah ni lepas makan. Ada makanan apa duk terselit celah-celah gigi ataupun antara gusi dengan pipi apa kan. Pada mulut kita ni kan dia berlipat-lipat banyak antara gusi gigi apa tu, celah-celah tu. Kalau kita masuk air ke mulut gitu, tak lagi makan lagi, berasalah jatuh makanan-makanan apa yang tersisa tertinggal dalam mulut. Jadi mubalaghah dia tu ada sunat satu hal lagi. Dan mubalaghah ni sunat, bal yusannu kal mubalaghati, maksudnya iaitu sunnul mubalaghatu, maksudnya disunatkan mubalaghah fihima. Tapi sunat mubalaghah ni li muftirin, bagi muftir, bagi orang yang tak berpuasa. Istilah muftir ni ghairu shaim, orang yang tak puasa. Murad muftir ghairu shaim. Pasal bila mubalaghah kemudian terlajak air masuk ke dalam batin, mubtil. Dia mubtil saum. Dia akan menyebabkan terbatal puasa, dia akan membuka puasa kita kalau mubalaghah. Kalau tu masuk dalam batin, mubalaghah dah masuk batin. Kalau isap air hidungnya masuk batin lah nak. Itu lalu itu ya. Kalau batal puasa, cik pasal. Kalau kumur-kumur tak lagi, tapi bila kumur-kumur terlepas masuk. Memanglah tak sengaja nak telan, tapi buat istilahnya bila ternak kambing tepi taman larangan. Macam tu kot, tanpa ada pagar. Itulah istilah ni. Kumur-kumur putang, masuk batal puasa. Ini tak sengaja. Dia tak sengaja. Kalau memang tak sengaja betul, yang ni sengaja pi kumur. Mubalaghah pula tu masuk. Sengaja mubalaghah masuk tu memang tak sengaja, tapi sengaja mubalaghah masuk air batal. Dia istilah cuai kerana bela kambing berhampiran pagar larangan, dia tengok kambing masuk kawasan larangan. Salah. Cara salah. Siapa tak cermat? Kaedah kita buat puasa memang macam tu. Nisbah kata mubalaghah tu dia sunat bagi muftir, orang tak puasa saja. Jadi orang puasa tu, dia ada sunat kumur-kumur, tetap ada. Itu juga isap air ke hidung. Cuma tak sunat mubalaghah. Jadi very light ni lah. Kumur-kumur, mulut kita bukan ada apa. Tambah pula lepas zuhur, mulut bau. Kita baca lepas, mulut orang puasa ni, bau dia, bau busuk mulut orang puasa ni, di sisi Allah Ta'ala lebih harum. Walaupun manusia anggap manusia bau busuk, di sisi Allah harum. Jadi makruh hilangkan dia. Kalau dengan sebab puasa. Kalau dia bau, macam mana bicara semalam, kalau dia bau tu pasal tidur, dengan sebab tidur tu berbau, jadi suruh cuci mulut pasal yang tu berbau pasal tidur. Adapun pasal kita memang tak makan daripada siang, masa daripada pagi, lepas tu tak bercakap pula banyak, mulut ni memang kalau dia terpekung itu, tak ada rotation air liur ni, tak ada cycling kan dia terbeku dalam tu, air liur tu tak bertukar masuk keluar Allah. Mulut akan jadi bau busuk walibnya. Di sisi orang Ta'ala lagi wangi. Jadi asal sebut kumur-kumur, tak perlu kumur kuat-kuat. Pasal apa? Mubalaghah tu memang tak disuruh. Lagipun kalau sekalipun dengan sebab tak kumur kuat tu mulut bau, biarlah dia bau. Pasal di sisi Allah harum. Kaedah kita mazhab Syafi'i, ada makruh kumur-kumur
bersugi selepas daripada zawal. Bersugi tu khasnya. Wa yusannu, siap. Wa yusannu jam'uhuma. Ada sini. Dan disunatkan himpunkan kedua-duanya, madmadah wa istinsyaq, bisalasi ghurafin, dengan 3 ghuraf, dengan 3 cebok. 3 cedokkan tangan. Jadi satu cedok untuk komo-komo dan isap air ke hidung sekali. Jadi kefiat dia cedok kan. Buang dulu lah. Cedok lagi. Cedok lagi. Satu cedok tu mulut dan hidung sekali. Selasi ghuraf. Jadi 3 ghuraf tu dia madu berkumur-kumur ya, suma yastanshiku, kemudian yastanshiku hisap air ke hidung, min kullin minha, daripada setiap satu minha min salas. Yang tu ada sunat dia. Macam mana pun kalau buat asing-asing nanti tak sunat. Kumur dulu. Betul? Ya, hasil juga. Pasal disebut dengan fa. Tapi kaifiat yang terpilih jam'u bainahuma. Ya. Buat dia juga. Macam saya dia tak pandai nak buat dua sekali. Skill kot dia. Tak latih, tak payah, memang payah. Tak biasa naik basikal lepas tangan. Memang susah. Cuba lepas hari-hari lah. Mula-mula sikit-sikit lah. Mula-mula sengit-sengit. Lepas tu esok corner pun tak payah pegang handle. Main badan corner. Boleh ke? Saya pandai buat. Saya buat. Lebih slow sangat tak boleh kan? Kena pegang lah kan. Dia ada kelajuan dia yang kita boleh lepas tangan ni. Itulah. Jadi memang tak biasa. Siapa pun tak biasa dulu. Saya tak biasa. Tapi bila kita dah biasa begitu, nak buat asing-asing jadi tak boleh pula. Dia dah terbiasa sekali kan. Dia kan sekali kan. Dia tak mau. Dia jadi macam pelik kan. Pasal dah biasa buat sekali. Bila tak biasa buat sekali pun dua-dua sekali, payah pula macam mana. Dia jadi kelang kabut sikit. Tapi kalau dah biasa, alah bisa, tegal biasa. Kan? Itu kot bahasanya. Selesai? Wa mashu kulli ra'sin. Dan antara sunat mashu kulli ra'sin, sapu semua kepala. Kulli ra'sin. Masuk kulli jami' ra'si. Litiba' li amri Nabi mutabak. Memang antara yang dilihat Rasulullah dia berwuduk, dia menyapu jami' ra'si. Jadi perbuatan menyapu jami' ra'si adalah hak ittiba'. Itu yang kita belajar lepas ada kan. Bicara kita bab rukun, walaupun di belakang telinga, surat rambut daripada yang duduk dalam sepadan kepala, yang tu bahas hukum, tengok istidlal dalil Quran. Apa yang boleh istimbat daripada dia? Ba tu ilsaq wamsahu bi ru'usikum. Ilsaq tu macam mana syarahan ilsaq tu? Mengikut kaedah-kaedah istimbat yang ambil faham mengikut kawaid Arab. Satu dapat hukum dengan dilalah daripada Quran tu, apa sains yang ada dalam Quran, masuk sekurang-kurang dia macam mana. Itu yang kita dalam mazhab Syafi'i antaranya yang dia ambil faham daripada kaedah tu, basah tangan, ada kena kulit ataupun rambut yang dalam sepadan kepala dah memada, walaupun hanya pada selai rambut. Itu lepas pelajaran lah kan. Macam mana pun amri Nabi mutabak jami' ra'si. Yang ni yang beza antara hukum fiqh dengan amri Nabi mutabak. Maksud amri Nabi mutabak, dia ada istilahnya yang kamil. Macam mana pun aqallul kamil, yang untuk menjadikan sah, mana dia? Yang tu kadang-kadang tak mention dengan perbuatan Rasulullah. Rasulullah ada benda yang dia tak perlu untuk dia buat benda yang benda yang paling sikit tu untuk menunjukkan sesuatu. Dia akan buat yang semua kamil-kamil aja. Ada yang dia sampai tahap yang benda yang kecil, kalau kita sebut masalah rambut kena sikit tu pun
Tapi bab wuduk seingat saya duk ngaji tak ada. Rasulullah yang kata selai rambut aja yang terbasah, tak ada tu. Nak menunjukkan yang tu kaedah ulama ambil faham daripada dalil Quran. Macam mana nak faham balik isyak mana macam mana. Jadi taklah bermakna tak boleh buat gitu dan istilahnya memandai-mandai faham Quran, bukan macam tu. Tapi yang tu adalah yang kita jadi pandai sebab Quran turun dengan bahasa Arab. Sah untuk diartikan itu. Jadi atas khas dalam kaedah kita dalam mazhab Syafi'i macam mana belajar lepas, memadai sebahagian rambut je kena, tapi rambut akan sepadan kepala. Tak pula sapu seluruh kepala pasal apa? Pasal nak menunjukkan at least yang ni mesti capai. Nak sempurna, memang boleh ikut yang sempurna. Memang kita dianjurkan ikut yang sempurna. Tapi nak batalkan orang punya wuduk, nak hukum tak sah, ada panduan lain untuk sekurang-kurangnya macam mana. Lepas tu kaedah disiplin pula, mazhab lah. Kita mazhab Syafi'i, ikut kawan mazhab Syafi'i lah. Kalau Hambali, Hanafi. Maliki. Dia ada ketat dalam bab dia tertentu, tapi longgar dalam bab lain. Jadi sapu seluruh kepala ni litibak satu. Wa khurujan min khilafi Malikin wa Ahmada, dan kerana nak keluarkan daripada khilaf Malik dan Ahmad. Jadi faham tu Imam Malik jami' ra'si, Ahmad pun jami' ra'si. Hambali dia nafsiyah, ubun. Atau istilahnya rubuk ra'si. Kita Syafi'i ba'du ra'si. Bukan saja ra'si, sya'ru ra'si. Ba'du sya'ri ra'si walau kanat wahidatan. Sekalipun rambut tu selai, ba'du dia saja memadilah. Itu kaedah kita. Jadi macam mana kaifiat nak masyhur jami' rasi ni? Kaedah dia, ibu jari letak kat sini, yang ni cantum dengan dia. Cantum sini macam ni ke ataupun bersilang macam ni, pasal kita punya kedudukan ni kan dekat sangat. Lepas tu lalukan prinsip kaedah dia, basahkan, letak sini, jadikan yang ni sebagai dia punya, orang panggil apa? Tuas. Kalau jongkit yang tengah ni panggil apa? Ni apa? Tuas lah. Tuas tu kat sini. Cuma dah tiada lah ni. Itu kan. Memang kaifiat yang diajar oleh ulama kita sebut dalam kitab macam mana? Dia suruh letak kat pelipis ni. Lepas tu lalu kan. Belajarlah. Praktis lah untuk sapu kepala macam tu. Kalau ada rambut, sunat sapu belakang, tajuk di depan. Depan. Tak belajar memang susah. Nak buat pun tak pandai. Tengok kanan tak pandai nak tiru. Bila ajar, senang je. Rupanya letak sini, tarik je. Gitu je. Kita faham ada kat tempat untuk jadi tuas untuk pergerakan. Ada. Hikmah para ulama kita sebut, kenapa suruh letak sini? Pusing. Yang ni disahkan oleh tutup umur pakai urut. Apa dia? Dia menghilangkan sakit kepala. Sakit kepala, kalau sakit kepala pening tekan ni kuat-kuat. Tekan ni pun, tekan ni. Tak ni, tekan je. Boleh buat ni, tekan. Selawatlah banyak-banyak kan. Lawatlah banyak-banyak. Sabab buatlah kan. Tekan. Faham tu juga, ambil wuduk jangan kali. Jadi tuas ni. Tekan je kuat-kuat. Selawat banyak-banyak. Allah sallallahu alaihi wasallam. Doa-doa lah. Ya Allah hilangkan sakit kepala aku ni. InsyaAllah hilang. Buat je. Air yang kita minum pun dengan minum boleh hilang dahaga, sedangkan air tak hilang dahaga. Yang ni Rasulullah pula. Kaifiat tu Rasulullah ajar, ulama ambil faham dengan hikmah kenapa rahsia kat situ. Yang tu tak mahu beriman pula. Minum pula, ada pula akidah air hilangkan dahaga aku, tak rosak akidah kita. Sedap ayat itu. Satu kalau orang sakit kepala, orang suruh picit kepala. Kita picit frah itu. Dia suruh ni, cari ni. Yang ada yang belekuk ni. Baik. Belekuk. Cari. Memang tempat dia pelipis ni. Baik. Kan?
Fa in iktasara 'ala al-ba'di fal aula an yakuna huwa nasiyatu. Dan kata dia, kalau nak ringkas, ala ba'di atau ba'di ba'di ra'si. Kalau nak sapu sebahagian kepala je, fal aula yang utamanya an yakuna huwa nasiyatu, bahawasanya adalah ia ba'du tu, an-nasiyatu adalah nasiyah. Nasiyah ubun. Jadi kalau nak sekurang-kurang ubun. Cuma kita ni memang kita belajar mazhab Syafi'i, tapi kita buat tu paling lekeh sekali. Yang tu pun mungkin salah tarbiyah apa kan. Kalau saya gunakan bahasa salah tarbiyah. Maksud salah tarbiyah apa? Kita ajar sekurang-kurang, tapi kita tak latih dia buat yang paling sempurna. Boleh? Jangan ajar buat benda sekurang-kurang yang nak kisah. Lepas tu kita suruh dia amal yang sekurang-kurang tu. Tak kena. Sekurang-kurang sah. Jadi dia pun ambil betul lah. Sebut yang ni sekurang-kurang sah, tapi janganlah buat macam tu je, buatlah yang sempurnanya. Latih macam ni. Kalau orang tanya macam ni sah tak? Sah. Betul pasal apa buat macam ni? Yang ni amrin Nabi mutabak. Macam tu ya. Kita kadang kita ajar sikit tu lah kita buat. Tak buat yang sempurna. Ni pun kesilapan cara belajar. Yang tu pun kena berbetulkan format mengajar tu. Apa saya ngaji pun ada guru-guru sebut macam mana tentang format mengajar ni. Macam kita kecil-kecil dulu sembahyang baca semua bacaan, sunat, fardu apa semua baca. Tak ada tinggal. Besar bila mengaji mana rukun mana sunat semua tinggal. Kan pelak kita ni. Pelak. Macam apa? Dengan sebab kita belajar mana kendai, mana fardu, mana sunat, yang sunat kita tinggal. Tak kena gaya. Baik bodoh lah itu. Tapi bukan bagus bodoh je. Jangan silap dengar. Tak mana bodoh. Baik kita tak tahu fardu sunat kita buat semua. Tak boleh buat semua tu. Tapi bila tahu fardu sunat kita tinggalkan. Lah dia pula gitu. Buatlah, carry on, move on lah apa yang dah ada, dah diajar dengan cara yang terbaik. Boleh pergi tinggal hak sunat-sunat tu, ringkaskan buat fardu je. Apa pasal ni? Salah kaifiat tarbiyah. Ni mesti ada kaifiat tarbiyah yang salah. Dia serupa macam kita tengok keluar yang demo ada pilih-pilih mazhab yang mudah-mudah. Yang saya panggil mazhab mudah.com. Mazhab ni mudah. Alasan pun inna dina yusrun. Islam ni agama mudah. Kaedah kita memang Islam ni mudah. Bukan maksudnya bermudah-mudah. Memang Islam agama mudah, tapi kaedah kita buat yang paling cermat. Itu kaedah dia. Memang ada benda mudah. Kalau kita kata masak cincai-cincai, memang boleh mudah je cincai. Aci boleh makan. Ikan goreng tu tak ada garam pun, dengan kunyit je pun sah dah. Tapi bila tak ada garam, kuranglah sempurna sikit lah. Jadi nak buat macam mana? Kalau boleh yang sempurna sekali. Walaupun kita faham sekurang-kurang. Jadi tak diajar kita dengan Islam mudah atas prinsip gitu kononnya. Dengan tu bermudah-mudah dengan amal, cari pendapat amal yang paling mudah sekali. Bukan macam tu kan ulama. Kaedah ulama disebut ni. Wal khuruju minal khilafi. Dah lepas ni tak? Al khuruju minal khilaf tadi. Langkah tak tadi. Keluar daripada khilaf. Dari sapu separuh semua kepala siapa? Keluar daripada khilaf Malik, Ahmad, dan keluar daripada khilaf Hanafi. Hanafi ubun. Rubuk rasi dia tu disuruh ubun. Jadi kalau nak ringkas pun sini. Kaifiat terbaik sapu kepala semua. Jadi memang Islam ni mudah. Sah. Belakang ni pun sah. Belajarlah sah. Macam tu ke wuduk? Bukan? Sapu semua. Nak menunjukkan kita belajar hak mudah. Bukan suruh bermudah-mudah, tapi kita buat yang terbaik. Kaedah dia macam tu. Bukan pergi belajar cari pendapat yang mudah. Tu hentam geng-geng yang terlalu ikut mazhab ni. Kata dia, ni taksub pada mazhab. Kita jangan taksub pada mazhab. Islam ni agama mudah. Tampar sekali. Ada pula kita ikut mazhab Syafi'i dipanggil taksub pula. Bingung tu. Takkan bila ikut Islam ni taksub Islam. Macam tu.
Bila ikut mazhab Syafi'i, ta'assub mazhab Syafi'i. Ta'assub tu tak betul pasal ta'assub tu. Kita memang disuruh bermazhab, taklid. Orang bodoh bukan boleh istinbat, wajib taklid. Bukan ta'assub mazhab, kan? Dan kalau ada sebahagian daripada amalan kita yang tak ikut mazhab Syafi'i, bukanlah maksudnya mengeluarkan kita daripada mazhab Syafi'i, bukan macam tu. Memang pun bukan wajib hanya bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Betul, bila tambah telah dipatuah dan dikuatkuasakan oleh penguasa supaya ikut lain daripada mazhab Syafi'i, jadi patuh, taatlah. Pasal ada maslahat dia. Sebagai rakyat ni ikut je lah. Benda tu pula sah dalam mazhab lain. Tapi taklah dengan itu kita ajar satu prinsip bermudah-mudah. Kan? Ada orang dengan ada yang kita ambil daripada lain daripada mazhab Syafi'i, yang tu dalil daripada dia untuk menunjukkan kita tak payah perlu mazhab. Dia pula sivil macam tu kan. Ramai geng-geng tu, geng-geng yang haluan kiri, yang pahaman kiri. Kalau geng-geng muda ni, pahaman-pahaman muda-muda yang nama Salafi ni. Itulah ujar dia. Dengar ceramah dia, itu dia sebut. Dengar ceramah sebut itu. Din Isrun. Ceramah ni mudah. Memang dia orang hidup pun dia macam tu. Semua mudah. Ada babi pun tak apa, halal. Gelatin bukan babi. Kepala otak dia, sivil lah. Dia jadi sivil itu. Cadbury, tak apa kata dia. Contohlah kan. Bukan ada babi. Ada DNA babi, DNA je bukan babi. Adalah. Wal aula fi kaifiyatihi ay yad'a yadayhi ala maqdami ra'si. Nak disebut ni. Yang utamanya fi kaifiyatihi fi kaifiyatil mashi. Kaifiat menyapu jami' ra'si. Ay yad'a, bahawa meletaklah seseorang mutawaddi yadahu yadaihi, dua tangan dia ala maqdami ra'si, di bahagian hadapan kepala. Dua tangan letak bahagian depan kepala, mulsiqan musabbahataihi, musabbahatahu, menempelkan dua musabbihah jari telunjuk, dempelkan dua jari telunjuk bil ukhra, dengan yang satu lagi. Jadi suruh dempek, maksudnya bertemu kan lah, dempek sah macam ni pun nama dempek, sah macam ni pun nama dempek. Ni dempek macam ni, dia dempek macam ni, nama dia mulsik, ilsaq, dempek. Dua jari telunjuk bil ukhra wa ibhamaihi, dan dua ibham, dua ibu jari dia ala sadghaihi, di atas dua sadghaihi. Terjemah lama, sadghaihi, dua pelipis. Pelipis sini dah tadi. Ibu jari sini. Cuma kalau nak buat macam ni, dia jadi centok situ lah. Nanti yang ilsak dia macam ni, tak buat. Tak apa. Kemudian summa yuzhibu bihima ma baqiyati asabihi. Kemudian melalukan, faham yuzhibu tu, melalukan, memperjalankan bihima, dengan yadaihi, dua tangan dia, ma'a baqiyati asabihi, dengan beserta dengan yang baki daripada jari-jari dia. Jadi ibu jari telunjuk, hak ni ilsak, yang ni dia punya sebagai tapak besar dia untuk bergerak, betul, tarik ke belakang. Jadi jari-jari ni apa? Mengikutlah, dia tabiklah pada jari telunjuk. Cuma patah balik, macam mana pun fokus pada hak ni, pada hak ni, pada jari telunjuk ni, fokus kat dia. Ghairi ibhamaini, lain daripada dua ibu jari. Jadi ibu jari tak lalu ke belakang, jadi ibu jari jadi tuas dia. Ibu jari jadi tuas, bukan bawa dua-dua sekali. Kaifiat diajar dengan kaedah kita dalam kitab sebutnya ni. Jadi bukan tak sah pula sapu dengan dua tangan. Boleh. Sapu sekalian kepala dengan kaifiat, tak ada kaifiat. Janji semua kepala kena. Memang ada pahala dah, tapi dengan menggunakan kaifiat macam ni, satu pahala lain. Pahala apa? Pahala kaifiatul mashi jami'. Itu dengan rahmat Allah Ta'ala,
Kita ambil wuduk pun, istilahnya limpah kurnia, anugerah. Pasal amri Nabi Muntabak yang kita ikut tu. Yang ulama ajar kita macam mana. Cuma bila lalai, tak adalah, kosong lah. Kehidupan kita kosong. Iman tu tak ada. Ilmu iman tu tak ada. Alhamdulillah. Satu memang, kalau ada peluang, duduk kem tarbiyah macam saya sebut tu, ada orang sudi lah ngajarnya, duduk lah. Ikutlah kursus tu. Cuma kat mana nak ada, tengoklah nanti, banyak umur. Kan? Nak pergi buat, kalau ada peluang pergi India lah. Tu memang tempat paling best lah. Kan? Tapi main COVID ni tak tahulah pula. India pun antara negara yang setiap hari bilangan dia besar sekali ya. Antaranya India. Negeri yang tak ada ni dah sampai meraihkan 100 hari tanpa COVID-19 yang baru, Thailand. Betul tak tahulah, tapi dia orang macam tu lah. Dia kata tak ada kes. 2 hari sudah kot yang merayakan 100 hari Thailand tanpa COVID-19. Bagi kes baru. Hebat dia orang. Kau makan ulam banyak kan kot. Kau makan cabai banyak. COVID-19 mampu habis kan. Tak tahulah. Demo makan cabai macam orang Melaka makan cabai. Kalau pedas pun dia cover balik yang gula pula. Ulam tu ulam banyak kan. Ulam. Kita tak pernah jumpa ulam ni, pergi sana ulam. Dia orang makan. Pasal dia orang ni biasa duduk hutang riba tu kan. Semua dia makan ni. Masuk semua tu maksudnya ada benda yang kita tak pernah makan kan. Saya dulu saya tak pernah makan pucuk limau, pucuk janggut dululah. Jumpa pucuk ubi itulah. Timun, petai pun tak diajar makan dulu. Apa saya nak sebut? Yang biasa jumpa tu lah. Mari pergi Siam tu, pernah pergi ziarah apa sekali. Tengok tu dia ulam dia mau. Apa bala ni? Tak kenal dah. Apa nama ni? Nama apa? Ni daun apa? Ni daun apa? Paraci, tak paraci. Apa nama? Nama apa? Ni kemangi, tak kemangi. Kemangut, nama apa tu? Ni salam, selom. Salam lain, selom lain. Ni nama ni. Penuh. Ulam saja. Makan ulam tu pun kenyang. Satu lima sihat tu kan. Dia orang punya nutrition makan tu betul. Jadi sayuran tu banyak. Ulam dulu, makan nasi. Itu orang makan apa lauk-lauk apa semua. Lauk pun apa? Banyak jenis kuah-kuah, sup. Orang panas sup, tom yam, sop, potek apa kan, jenis-jenis itu kan, jenis kuah-kuah gitu. Apa? Kuih cap kan, semua jenis kuah-kuah tu kan. Kita semua minyak. Nanti yang gemuk dempul lu. Keras ke orang. Itu yang kita punya cara makan lain. Kalau makan pun jenis lemak, dia mau balas balik dengan cabai pedas. Padas tu bakar balik lemak tu. Cara makan itu kena. Waktu dengan somtam apa ada asam, ada limau. Ada potong balik lemak-lemak apa yang kita makan. Kita kan dengan santan, dengan ayam, dengan daging, lagi buat air susu pula. Masam-masam tak mau langsung, pedas tak ada. Manis, lemak. Itu 3 serangkai, 10 serangkai. Itu bertangkai-tangkai kita punya penyakit. Siap. Mampir kot tu sikit. Macam mana boleh cerita gitu cerita Siam COVID-19. Macam mana boleh sampai itu ni? Ibu jari, pening. Apa kita? Macam mana boleh pergi COVID-19 ni? Makan ulam. Patah balik. Nak tengok macam mana legi syarah situ kan. Thailand COVID. Malaysia bertambah. Macam mana boleh? Camp. Lagi? India. Betul di India cerita Siam lah. Yang tu ni. Yang tu ni. Tarbiyah. Puncanya situ lah tu yang boleh merayau jauh tu. Merayau jauh satu hal. Kena pandai patah balik. Lagi macam mana boleh isyarah itu?
ada wajah dia nak pergi ke sana tu kan. Tapi dia lajar tu hilang punca. Macam mana boleh pergi syarah itu? Saya ngaji pasal ngaji Tuan Guru Haji Ghazali, dia baca tu. Macam mana boleh sampai sini? Oh, tapi dia punya style ni kan. Kadang tak ingat juga kita tak sebut. Macam mana boleh sampai sini? Sebut ni tu lagi, bukan tu lagi. Dia sebutlah punca yang menyebabkan boleh pergi tempat dia syarah tu. Cara dia ngajar itu, dia mesti patah balik. Ada orang syarah tu tak tahu patah balik kitab. Macam mana pergi syarah itu? Tak tahulah. Dia ajar kita cara pergi, cara patah balik. Masing-masing untuk guru lah. Kadang-kadang dia dalam kitab tu dia bagi syarat. Duk syarah tu, ni lah. Cara dia syarah tu kan. Bima baqiyat asabihi, jari ikut kan. Jadi fokus kita pada jari telunjuk, yang lain tu ikut. Jadi ibu jari tak ikut sekali, dia letak dekat tuas, dekat pelipis tu. Ma'a baqiyat asabihi ghairi ibamahmi liqafahu. Jadi yuzhib liqafahu, taluk pada yuzhib, lalukan liqafahu, masuk lam tu ila qafahu, hingga ke tengkuknya. Jadi tarik nak sampai mana? Ila qafa, liqafahu, qafa tengkuk belakang. Jadi maksud tu yang baru hukum jami' rasi, semua kepala. Kaedah kita macam tu. Satu kalau tengok mazhab lain dia tak sapu tu, dia sapu kepala semua. Tapi kita kitab sebut satu kita baca dengan kefek tu, terus sini letak. Satu tengok sara-sara kepala pun kita boleh tahu Syafi'i, Hanafi. Yang ni bodohi. Ada bodohi pula. Itu al-bodohi. Tambah pula rambut ni yang bawah tu yang dia basuh. Mana boleh tu. Saya boleh pandai. Dia orang marah ni boleh. Bodohi lah apa dah. Summa, kemudian yarudduhuma ilal mabda'. Kemudian hendaklah mengembali mutawaddi keduanya, dua huma tu kembali pada musabbahatain. Dua jari telunjuk dia ilal mabda', kepada tempat mula. Mabda' kita baca isim makan. Mabda'un. Bada'a ya bada'u. Bada'atan. Mabda'an fahuwa badi'ur ra'i. Badi'un wa zaka mabdu'un ibda' la tabda'. Mabda'un, tempat mula. Mabda', tempat mula. In kana lahu sya'run, jadi yuradduhuma tu, yarudduhuma ilal mabda' in kana lahu sya'run, jika adalah bagi seseorang mutawaddi ni rambut yang qalib, yang boleh berbalik. Istilah rambut balik ni rambut panjang. Kalau rambut kita yang inci, setengah inci, botak apa ni, lalu sekali je, sekali sudah ambil lalu. Jadi tak sunat patah balik. Pasal siapa yang ada rambut yang panjang, yang istilahnya yang qalib, yang rambut tu faham tu dia macam rambut lalang lah, boleh ke sana boleh ke mari tu, pergi belakang patah balik depan, pergi belakang patah balik depan. Wa ila, sekiranya tidak, fal yaktasir ala dhahabi, hendaklah meringkas seseorang mutawaddi ala dhahabi, atas pergi. Maksudnya lagi lalu kita kepala rambut pendek ni lalu siap itu. Terus air kedua, mutlak lagi kan. Kita bicara dah tu. Pasal telinga adalah basuhan sapuan yang sunat. Bolehlah pakai dengan air yang kedua dan ketiga pada sapuan kepala. Wa in kana ala ra'sihi imamatun. Jikalau adalah di atas kepala dia mutawaddi imamatun, ada serban, au qalan suatun, ataupun qalan suah. Qalan suah kopiah. Ada imamah. Jadi sebut ada serban ni, memang ada hukum pakai serban ke? Ada lah weh, kau tak sebut lah dalam kitab.
Dia kata tak ada hadis, ada tampar sekali, tak ada hadis. Kadang dia ni geram je kan. Sikit tak ada hadis, tak ada hadis. Dia tak pernah jumpa, dia kata tak ada hadis. Taklah dengan dia tak jumpa tu hadis tak ada. Bukan begitu. Katalah saya bodoh tak jumpa, senang. Satu kaedah kita baca kitab fiqh ya. Pasal yang tu dah lengkap, semua ulama proses dia dah. Dia baru terhegih-hegih nak jumpa hadis. Tak ada hadis, tak ada hadis, kita jumpa hadis, kita longok depan dia, oh baru ada hadis. Baik, betul-betul. Ada hadis. Kan melatah itu namanya. Kita baca kitab fiqh, memang mereka ni pakar Quran hadis, siap semua hukum cantik je, tak ada melatah kita. Pasal kita belajar semua yang telah diproses elok oleh ulama, mereka pakar. Yang golongan haluan kiri lah ni, yang golongan muda ni, yang nama golongan apa? Golongan muda lah kan, orang panggil kaum muda ni. Dia tengok hadis dulu, fiqh tak tengok. Sombong lah tu, tak nak tengok fiqh. Lepas tu ada hadis. Kalau ada dalam fiqh pun lagi dia katalah yang ni tak menepati hadis. Hadis tak sebut macam tu. Tak ada hadis sebut macam ni. Ui, kasarnya bahasa dia mas. Konon dia orang ahli hadis. Tak ada laptop, tak jumpa hadis. Tak boleh lah. Saya geram memang saya bubuh apa-apa tu. Kaedah kita, rujuklah kita ulama' pakar-pakar ni. Jadi kalau ada imamah wa qalan suah, asal isu situ, maksudnya ada hukum serban dan hukum kopiah. Kalau orang perempuan, kalau ada lah atas kepala tu cukup kepala kan. Kita imamah. Tamim alaihima ba'da mashin nasiyati litiba. Sempurnakan alaiha, ala imamah wa qalan suah ni, ataupun cukup ba'da mashin nasiyati, selepas daripada sapu ubun. Jadi kalau serban yang saya pakai ni, macam mana nak sapu kepala sedangkan serban atas kepala? Anjak sikit. Bagi nampak ubun-ubun ni. Oh tu. Kena dengan air, letak sini. Yang ni kena. Lepas tu, yang lain atas serban lah. Kalau tak nak tanggai serban, kalau tanggai begini, letak sini, tak payah hurai lah. Alah, tak payah hurai lah, sapu je lah. Nak cerita apa? Ni nak cerita serban duduk atas kepala ni. Serban atas kepala pun dia cerita kebiat. Cerita macam tu. Jangan buat bodoh macam ni. Serban atas macam ni. Ambil bodoh, sapu atas serban. Dalam kitab kata ada boleh sapu atas serban. Kata dia, ba'da mas'in nasiyati. Ba'da kan. Ni. Bagi lepas hak fardu yang mesti kena kepala tu. Tu pun disuruh nasiyah. Lepas tu sapu atas kepala. Lanjutkanlah. Sapu. Itu tak kibiat. Pasal nasiyah tu kalau boleh jangan tinggalkan dia. Pasal apa? Khurujan minal khilaf tadi. Jadi pasal buat dengan kena nasiyah, lepas tu serban atas kepala, duduk atas kepala, kopiah atas kepala pun duduk atas kepala. Lalu ke atas serban tu, litibak. Ni amri Nabi mutabak. Pasal memang dilihat antara kaifiat cara Rasulullah sapu macam tu. Satu kita ikut mazhab ni, semua ada wajah-wajah jalan apa Rasulullah pernah buat. Cuma nak ada hukum dia wajib, sunat, khilaf aula, tak khilaf aula menyalahi mana tu. Tengok apa ulama kita cara istimbat lah. Satu dalam hadis, nak ambil faham hadis, fiqhul hadis, nak hukum faham apa. Kita bukan senang nak faham. Satu serah pada ulama yang ahli dalam bab tu. Nak tengok lingkup tak lingkup manusia ni, faham dia, tengok dia baca Bulughul Maram. Tengok dia hurai ke mana. Bulughul Maram kan hadis saja. Tengok dia hurai Bulughul Maram macam mana. Kebanyakan yang golongan muda ni baca Bulughul Maram semua masuk parit. Masuk gaung ni. Ikut dan dia yang syarah. Buat fiqh ikut kepala otak dia. Wa mashu kulli udhunain. Dan sapu telinga. Dulu. Ada soalan? Tamim alaiha tu. Alaih imamah. Alaiha kan. Maksudnya tutup pada lepas sapu lah. Macam mana? Tamim tu maksud sempurna. Sempurna tu maksudnya ni, engkau ni. Nasiyah.
Betul? Tamim alaiha. Tamim alaiha tu. Jangan ni serban tamim alaiha. Ni bukan tamim alaiha, ni alaiha bi ghairi tatmim kan. Ni tamim tu maksudnya nasiyah dulu, lepas tu tamim alaiha. Atas serban. Atas serban lah. Tapi setelah selesai kena pada tempat yang kena sapu, pada nasiyah, pada buah pun. Jangan buat bodoh ni macam ni, lepas tu tamim alaiha. Itu buat ambil wuduk je ni lah. Buat wuduk sikit tu. Lagi. Sama macam tu. Aku sebut tadi, serban, skaf, tarik tu, cukup kan. Kalau tak nak buka lah, kalau buka situ, apa semualah. Tak ada benda yang nak halang tu. Pasal kadang-kadang tak ada tempat nak buka, nak letak ni kan. Ada serban kita macam ni senang je, ikat pendek je. Kena serban yang 20 kali lilit tu, yang 3 tu. Tak ada tempat nak letak lagi, ponggah, nak bubuh balik kan senang kan. Satu. Selak, sapu sini, tak memang alaiha. Okey, lagi? Tamim alaiha tu tak ke sini, tak ke jatuh serban tu. Faham tu tak jatuh lah. Muskil macam mana nak sebut dengan atas. Skill. Oh, skill. Serban tu tak jatuh. Kalau tak tahu lah, saya pergi belah luar pun biasa tengok orang pebak Arab yang pakai serban besar-besar tu ambil wuduk. Macam ustaz punya kain tu juga. Kalau ni keras juga. Kalau ustaz tu tak kerja. Dia buka. Boleh. Kita tengok serban demo besar lagi pada kita tu. Hanya bakul tu. Kan? Ambil wuduk. Letak. Sapu. Boleh. Kalau memang boleh buka tanggal lebih letak situ, memang tak ada masalah. Tak payah sembang. Tu. Sembang ni cerita memang letak atas kepala. Serban duduk atas kepala. Jadi atas kata ayat ada skill tu betul lah. Kena ada skill lah. Kan? Tak biasa buat memang dia jadi susah. Okay.